Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Aurora Talk Series 18.0. So Alhamdulillah, Ali. Ya betul. Alhamdulillah, malam ni kita ada dua orang tetamu, dua orang panel yang kita jemput khas. Nanti kita cerita kemudian pasal panel ni, dia senyum-senyum kat tepi tu. So malam ni Li, tajuk kita agak menarik. Yang mana camping versus glamping, the rise of eco-tourism. Which is kalau kita tengok Li, hari ni aktiviti berkemah ataupun bermula saya rasa lepas PKP lah. Ataupun mungkin masyarakat kita, masyarakat Malaysia terkurung dalam rumah terlampau lama, hampir 2 tahun, which is dari segi pergerakannya kita sangat limited dan masyarakat mula untuk keluar mencari hiburan yang lebih selamat dengan cara berkemah. Betul atau tidak? Apa pendapat Ali? Betul. Camping dengan glamping ni bagaikan pisang panas lah, pisang panas. Setiap minggu, setiap orang nak pergi buat aktiviti. Dah tak nak dah duduk-duduk rumah ni, orang nak tengok nature-nature yang mana ada kat tepi sungai, hutan-hutan ni untuk buat aktiviti lah. Dia tukarkan daripada kita pergi mall, shopping semua, and then kita back to nature lah. Untuk buat aktiviti camping. Betul. So Alhamdulillah, eco pelancongan semakin mendapat tempat. Sebelum tu kita nak minta sahabat-sahabat di rumah yang sedang menonton di live Aurora untuk share dan juga kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang menonton supaya ramai-ramai dapat menyaksikan topik kita yang agak menarik pada malam ni, camping versus glamping, the rise of ecotourism. So insyaAllah malam ni kita akan kupas beberapa isu atau beberapa perkara yang mungkin menjadi apa orang kata ketidakfahaman dalam kalangan penggiat-penggiat. Ada setengah-setengahnya yang mengatakan kenapa glamping? Saya banyak dengar soalan, kenapa sanggup membayar duit sejumlah yang seumpama macam hotel, mungkin RM200, ada yang jual package yang lagi mahal, sampai 300, 400, sedangkan tidur dalam kemah. Dan ada pula yang mungkin penggiat yang kontradik dengan pemahaman bahawa aktiviti glamping tu tidak seharusnya dinikmati dalam bentuk yang mewah. So untuk itu Ali, saya serahkan pada Ali untuk perkenalkan panel kita, dua orang tetamu kita yang kita jemput khas. Silakan Ali. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, untuk webinar malam ni kita jemput dua panel lah yang agak tersohor lah di Malaysia. Okay, panel yang pertama Encik Muhammad Solihin Ma'ruf daripada Glamping Park Travel and Tour. Assalamualaikum Encik Solihin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ali, sihat? Alhamdulillah sihat. So untuk panel kedua kita malam ni, YouTuber terkenal untuk aktiviti camping iaitu Encik Alan Husin. Apa khabar Encik Alan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Doktor dan juga Encik Ali dan juga Encik Solihin. Waalaikumsalam. Encik Alan ni content creator untuk aktiviti perkemahan, camping, dan saya rasa dengan subscriber yang melebihi 15,000, quite a big number lah saya rasa, ramai follower yang sedang mengikuti setiap video-video yang diterbitkan oleh Cik Alan. Mungkin nanti Cik Alan boleh kongsikan untuk ramai-ramai rakan-rakan kita yang berada di rumah yang sedang menonton di live Aurora untuk terus sama-sama subscribe info-info terkini, konten-konten terkini berkaitan perkemahan yang Cik Alan kongsikan. Alright, so back to you Ali. Okay, untuk mungkin bacakan beberapa sahabat-sahabat kita. Okay, sedikit latar belakang Encik Solihin lah. Beliau merupakan COO lah, Chief Operating Officer dekat Glamping Park Travel and Tour. Selain itu berpengalaman lebih dalam 10 tahun lah dalam bidang outdoor recreation. Manakala untuk Cik Lan, seorang YouTuber yang berstart dia operasi daripada 2017 hingga kini, subscriber lebih daripada 10k. Okay, dijemput tuan-tuan semua, para penonton, jangan lupa like and subscribe lah channel
Cik Alan Hussein. Itu saja. Okay, terima kasih Ali untuk memperkenalkan panel-panel kita. Mungkin kita beri peluang pada panel-panel kita untuk sepatah dua kata sebelum kita meneruskan dengan soalan-soalan panas kita. Silakan Cik Solihin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, sedikit pengenalan lah. Nama saya Muhammad Suleiman Ma'ruf. Asal Changlun, Kedah. Belajar di Diploma Pengurusan Sukan UiTM Arau Perlis. Degree Sport Recreation Management UiTM Shah Alam. Bekerja dengan Nomad Adventure, pernah jadi river guide, pernah jadi outdoor instructor. Pernah bekerja di UPSI juga, sirih pulang ke Gagang di alam maya ini. Pernah berguru dengan doktor juga, pernah jadi anak murid doktor, belajar sama-sama waktu belajar dekat UPSI dulu. Dan sekarang bertugas di Glamping Park Travel and Tour. So sedikit pengenalan Glamping Park Travel and Tour, kita ada 3 cawangan. Satu di Gopeng, yang kedua kita ada di Wetland Putrajaya, dan kita punya cawangan yang terbaru dekat Putrajaya Lake Recreation Center. Core business kita hospitality lah saya kata. Kita punya main product is glamping itself dan juga adventure dengan recreation activity. So tu serba sedikit lah pengenalan mengenai saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Solihin. Itulah pernah bertugas di UPSI satu ketika dahulu. Kemudian mencari haluan baru, try environment baru di Glamping Park. So alhamdulillah, terima kasih Solihin, dan seterusnya saya persilakan Cik Alan. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, itu sebenarnya saya punya intro, Doktor. Okey, itu dalam channel saya, orang dah tahu dah saya punya trademark, selalu intro macam itulah. Okey, nama saya Azlan bin Hussein. Dan lebih dikenali sebagai Alan Hussein lah, Alan Hussein Channel. Dan saya berasal daripada Sungai Petani Kedah. Orang Kedah juga. Okey. Dan saya kini menetap di Air Tawar, Manjung, Perak lah. Dan saya memiliki degree Sains Sukan daripada UiTM Shah Alam. Dan kini bekerja di Akademi Pembangunan Belia Malaysia Batu Gajah di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. So saya buat YouTube ni sebenarnya atas pada minat dan hobi. Saya gabungkan sekali apa yang family saya pun minat. Jadi saya kongsi-kongsilah dengan semua yang menonton pada hari ini lah. Okay, itu saja sebuah sedikit lah tentang diri saya. Mungkin nanti saya akan top up sikit. Okay, itu saja. Terima kasih. Alright, terima kasih Cik Alan. So YouTuber terkenal, mungkin lebih daripada 15,000 subscriber. Mungkin rakan-rakan di rumah yang sedang menonton boleh sama-sama untuk subscribe sampai 20,000 kot. Dah dapat ni belum Cik Alan? Dah dapat apa nama? Belum lagi. Itu kena 100,000 subscriber tu. Jauh lagi perjalanan tu. Okay, so sama-sama kita bantu untuk kita subscribe dan insya-Allah mungkin boleh capai satu hari nanti. Alright, so back to Lee, pada Solihin lah. Mungkin soalan daripada saya yang pertama. Macam saya sebut tadi, kalau ikutkan aktiviti perkemahan ataupun aktiviti pendidikan luar ataupun rekreasi luar, manusia ataupun masyarakat dia suka enjoy aktiviti berkemah, aktiviti berkemping. Tapi kita kalau berbalik kepada aktiviti perkemahan, so masih lagi ada school of thought yang lama yang memikirkan ataupun merasakan bahawa aktiviti perkemahan ni adalah merupakan aktiviti yang seharusnya dilaksanakan dalam keadaan yang mungkin agak kurang selesa berbanding dengan di rumah ataupun di tempat kita tinggal. So bila mana glamping muncul, dipopularkan glamorous camping. Semua orang mula berpusu-pusu nak menikmati keseronokan berkemping di dalam kemah yang mewah.
So apa mungkin penerangan daripada Cik Solihin sikit, mungkin boleh diterangkan pada masyarakat luar ataupun penonton-penonton kita pada malam ni tentang glamping. Silakan. Terima kasih Doktor. Orang kata apa, kalau by right lah, kat mana saja kita pergi kan, tak kisah dalam hutan ke, dekat-dekat laut ataupun dekat even kat mangrove kan, kita pacak kemah, tempat untuk berteduh kan, tu orang kata apa, basic definition lah kalau untuk bercamping ni. Tapi dengan emergence of glamping itself, trend baru yang sampai kan, saya rasa dia cater untuk kategori pelanggan yang dia tak mau susah kan, dia tak mau terlalu susah sangat. Bila kita camping ni very basic, toilet tak ada kan, nak makan pun just guna natural resources apa yang ada. Tapi bila dengan diperkenalkan konsep glamping, tidur dalam dalam kemah ada katil, ada aircon. So maksudnya bagi kategori pelanggan-pelanggan dekat luar sana yang jatuh ke bawah tak apa nak susah tu, tapi at the same time tak ada terlalu luxurious macam duduk dekat dalam hotel kan. So ini antara pilihan yang mereka ada lah. Tapi apa yang saya rasa another things yang to consider, it's all about experience. So ada yang kebanyakan yang hadir dekat kita punya pelanggan ni, dia bukan saja nak main, nak menikmati pengalaman bercamping tu, tapi dia ada benda-benda lain lagi. Contoh malam kita ada fire show, kita ada barbecue dinner, lepas tu kita ada aktiviti yang kita sajikan. So bila semua elemen-elemen ni di-combine, so it create orang kata apa, a memorable experience untuk diorang lah. Dan saya rasa pandemik pun ni juga ni, orang kata apa, satu punca lah kan. Lama sangat terkurung, nak healing, kononnya nak healing. Sebab healing ada banyak-banyak dia punya pilihan. Bila ada salah satu pilihannya duduk dalam glamping ni, so alhamdulillah lah kita tengok penerimaan daripada masyarakat sendiri pun very encouraging, especially yang mana ada family, Doktor. Nak bawa anak-anak kecil dan nak pergi camping jangan leceh kan. Tapi bila duduk dalam kemah ada aircon, ada komputer. So more orang kata apa, accessible untuk diorang. So saya rasa yang tu dia punya key point lah, macam mana glamping ni boleh diterima oleh masyarakat, jadi salah satu pilihan untuk diorang buat aktiviti. Okey, kupasan yang menarik daripada Cik Solihin. Okey, soalan kedua kita tujukan kepada Cik Alan. Definisi glamping kita dah tahu. And then kita nak tahu apa itu camping dan apakah risiko sewaktu melakukan aktiviti perkhemahan. Okey, dipersilakan Cik Alan. Okey, terima kasih Encik Ali. Alright, saya pergi kepada orang kata pengertian ataupun maksud camping itu sendiri lah. Sebenarnya camping ni dia luas dan di bawah camping ni dia dipecahkan pelbagai konsep sebenarnya. Kita ada solo camping, kita ada family camping, group camping, wild camping, motorhome, camper van, glamping sekalipun. So ni semua camping. Dan beza sebenarnya camping dengan glamping ni dia seperti mana Encik Solihin bagi tahu tadi, glamping ni kita nampak benda tu memang dah tersedia lah. Kita cuma bawa diri ataupun bawa makanan untuk kita menikmati benda keindahan alam ataupun di tempat tersebut. Dan apabila di camping pula kita set up daripada awal, maksudnya daripada A to Z kita mula sendiri. Maknanya kita create sendiri, kita nak bina rumah, kita nak buat tempat makan, kita nak lepak dan kita nak buat aktiviti, semuanya kita create daripada kita sendirilah. Maknanya kita pergi, kita hanya dapat tapak saja dan kita buatlah daripada kita set up daripada awal sehingga akhir, kita baliklah, lepas tu kita akan menikmati keindahan ataupun bonding bersama keluarga. Itu adalah salah satu kebaikan camping lah. Okey, balik pada soalan Encik Ali tadi berkenaan dengan risiko. Risiko apabila camping ni. Sebenarnya risiko ni saya pecahkan pada dua.
Pertamanya faktor atas pada diri kita sendiri, kecuaian diri kita sendiri ataupun kesempatan orang lain ke atas orang lain. Okey, apabila kecuaian diri sendiri ni dia akan mengakibatkan dari isu keselamatan lah, seperti kecurian, gangguan-gangguan, lepas tu kita ada kecederaan, injury semasa kita camping, lepas tu mungkin berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas ataupun yang boleh mengakibatkan sesuatu yang orang kata yang kita boleh elak lah daripada family kita. Dan apabila kita melakukan aktiviti air tu lebih cenderung ke arah berbahaya dan juga ke arah keselamatan kita lah, kecederaan. Selain pada itu risiko-risiko yang lain adalah seperti risiko luar jangka lah. Okey, luar jangka ni seperti sedia maklum, camping ni berlaku di banyak tempat. Okey, kita ada air terjun, tempat-tempat menarik di Malaysia ni, ada air terjun yang mana tempat-tempat tu lebih orang kata healing dia tu lain macam sikit lah. Kita nak menikmati air sungai, air terjun. Lepas tu apabila di air terjun ni, isu dia keselamatan selalunya berlaku apabila kes kepala air lah. Itu adalah salah satu risiko kepala air yang sering berlaku di air terjun. Macam dalam tempoh sekarang ni pun kita tengok bila hujan lebat, kepala air pun akan turun. Jadi dekat situ adalah salah satu risiko yang camper harus hadapi lah. Dan kita boleh mengelak, kalau boleh tu janganlah camping di tepi, betul-betul tepi anak sungai ataupun tepi-tepi tempat air terjun yang boleh membahayakan kita lah. Selain pada itu, kita juga sekarang ni ada camping di tepi pantai. Apabila di tepi pantai, risiko dia lebih kepada hujan yang lebat, ada angin yang kuat, ribut, sampai kita tengok ada yang share dekat Facebook ataupun dekat media-media sosial ni, kemah terbang, kemah tercabut, patah dia punya tiang, frame apa semualah, sampai tak boleh nak tidur malam, terpaksa lari balik daripada malam tu, terus lari balik ni lah orang kata lari malam lah. Itu adalah risiko di tepi pantai. Selain pada itu juga ada kita sekarang ni tengah naik dia punya camping ni di tempat tanah tinggi. Tanah tinggi ni tempat sejuk lah, seperti Cameron Highland. Kita ada Cameron Highland lah yang paling top sekarang ni. Di mana dekat situ kita boleh menikmati kesejukan lah, kedinginan apabila kita bercamping. Dia tak ada tarikan lain, cuma ada tarikan dia kesejukan. Kita nak merasai camping di tempat sejuk ni. Okey. Selain daripada itu adalah tanah-tanah tinggi yang mana camping di bukit-bukit dan sebagainya. Risiko apabila di tanah tinggi ni Doktor dan juga Encik Ali, tanah runtuh lah. Tanah runtuh, isu yang terbaru yang kita dengar itu di Batang Kali. Jadi itu adalah salah satu risiko yang kritikal, yang serius harus kita ambil berat. Dan selain pada itu ada juga camping di kebun ataupun tanaman-tanaman. Sekarang ni kebun, tanaman, ladang-ladang semua dah jadi tempat camping. Dia orang dah set up semua, buat clear tapak. Lepas tu ada taman-tanaman seperti durian ke manggis ke rambutan. Jadi itu adalah salah satu tarikan kepada camper-camper ni untuk pergi merasai camping di kebun-kebun ataupun tanaman. Di mana risiko dekat sini pula kita risau tentang pokok tumbang dan juga binatang buas lah. Sebab ada yang pernah berlaku mana baru-baru ni juga ada berlaku bila hujan lebat, angin kuat, bila kita camping di tempat yang kebun yang pokoknya tinggi, usia dia mencecah puluhan tahun ni, tiba-tiba tumbang dan korang bernasib baik akan jatuh lah, kena sama ada kenderaan ataupun tempat kita perkemahan tu lah. Itu adalah antara risiko-risiko apabila kita bercamping, di mana camper ni perlu research dulu tempat-tempat ni, tempat-tempat yang mana kita nak camping, dan juga perlu ada pengetahuan lah tentang camping. Jadi yang mana kita boleh elak tu kita elak, dan kalau orang kata ditakdirkan tu kita pun tak boleh nak buat apalah sebab dia atas faktor luar jangka. Itu sajalah yang saya dapat kongsikan daripada risiko-risiko yang apabila camper ni bercamping di tempat-tempat camping lah. Okay.
Terima kasih Cik Alan. Kalau saya boleh lanjutkan sikit soalan, sikit saja Cik Alan. Apa pandangan camper pada aktiviti glamping? So mungkin dia ada school of thought yang berbeza. Yang rasa mungkin cerita, aku memang camper, aku suka tidur dalam hutan kan, tidur di tempat yang consider as apa orang kata natural resources, di environment yang memang semula jadi. Dan kalau kita tengok berbanding dengan aktiviti glamping ni, dia duduk di kawasan yang memang telah disediakan, satu kawasan tapak perkemahan yang memang glamour, yang luxury, dan dia tak akan ada apa orang kata environment yang di luar daripada apa yang disediakan lah. Dia tak dynamic mungkin. So apa pandangan camper Cik Alan? Very short answer mungkin. Okey, ini atas pada minat dan juga keselesaan kita sendiri sebagai camper. Kita nak pilih ke arah mana. Kalau kita rasa kurang bersedia untuk kita nak bawa family kita ataupun bawa kawan-kawan nak bercamping, kita boleh mulakan dulu dengan glamping di mana tempat tu dah sedia. Ibarat dia macam kita pergi hotel lah. Bila kita pergi hotel, dia hanya dalam satu bangunan, tapi bila glamping ni dah tersedia dan kita boleh menikmati keindahan dekat situ. Dan orang kata dah boleh merasai apa yang tersedia di situ, dan mungkin pelan-pelan dia akan camping. Dia akan camping. Jadi ini bergantung pada minat, bergantung pada keselesaan dan kesesuaian seseorang itu untuk melibatkan diri dalam camping lah. Dia tak boleh kalau dia dah ada background untuk kita nak camping, dia akan terus pergi. Ada basic outdoor, dia akan terus pergi. Kalau tak ada, maknanya boleh mula dengan glamping terlebih dahulu lah. Okey, terima kasih Cik Alan. Kalau saya boleh simpulkan sikit lah daripada jawapan Cik Solihin dan juga Cik Alan tadi, saya suka kaitkan dengan sedikit akademik, which is kalau kita tengok dalam learning zone ni dalam outdoor education lah. So dia kata orang yang berada di rumah ataupun di lokasi tempat kita tinggal consider sebagai comfort zone. Kita biasanya orang camper ni biasa dia suka pergi ke luar daripada rumah, stay away from the orang kata comfort zone, which is consider sebagai learning zone. Duduk di dalam kemah yang mana serba kekurangan sebagaimana Cik Solihin sebut tadi ataupun mungkin Cik Alan sebut tadi, dan berada di learning zone supaya mereka menghargai apa yang kurang dan belajar something daripada aktiviti perkemahan tersebut. Dengan lampu yang agak kalau ada lampu lah, tapi mungkin ada yang hanya pakai headlamp, pakai lampu-lampu kemah dan sebagainya. Tapi berbanding dengan glamping, which is mungkin mereka ni, kalau saya dapat simpulkan, mereka nak merasai aktiviti perkemahan tetapi mungkin tidak mahu meninggalkan comfort zone tersebut. Jadi mereka lebih prefer untuk pergi glamping, tidur dalam kemah tetap masih sama, tapi tidak meninggalkan kemewahan yang mana mungkin tidur atas bed yang queen bed yang besar sebagaimana di Gopeng, kemudian dengan makan dengan mewah dan sebagainya, orang sediakan dengan ada show dan sebagainya. Alright, so terima kasih Cik Alan. Kemudian kita pergi pada Cik Solihin. Mungkin Cik Ali ada soalan untuk Cik Solihin? Kami malam ni kami partner. Moderator kita ada Cik Ali. Soalan saya nak tujukan kepada Cik Solihin. Okay. Sebelum tu Cik Ali, kita untuk penonton-penonton di rumah yang sedang menonton di live Aurora, silakan kalau kata sekiranya tuan-tuan nak bertanya, saya ada beberapa soalan saya perasan tadi. So kalau nak bertanya, teruskan bertanya, nanti insya-Allah moderator kita akan pick up soalan-soalan yang berkaitan yang tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan rasa perlu untuk di panel kongsikan. Silakan teruskan Ali. Okey, kepada Cik Solihin. Since yang kita tahu glamping ni sedang meningkat naik dah dekat Malaysia. Tak dilupa juga camping first lah. First dulu kita buat camping, and then lepas PKP start glamping ni terus naik atas. Apa pandangan atau daripada Cik Solihin lah kaedah untuk kita naikkan balik glamping ni lah, sebab sekarang ni kita sedia maklum glamping ni dah jadi salah satu ekor pelancongan dekat
Malaysia. Okay, silakan Cik Salihin. Right, terima kasih Ali. Macam mana kita nak naikkan sebab saya rasa when it come to line of business yang melibatkan servis, definitely kita punya customer satisfaction tu benda yang kita titik beratkan sangat-sangat lah. Saya rasa zaman lah ni canggih. Tiap orang ada telefon, so mudah untuk orang berkongsi, dan kami dekat glamping sendiri pun kita paling tekankan sekali word of mouth yang klien tu sendiri guna. Dia datang kat tempat kita, dia enjoy the food, enjoy the accommodation, enjoy the activity. So balik kita tak payah nak buat promotion teruk sangat, mereka sendiri yang buat promotion. Dia orang yang buat video, dia orang ada link channel mereka sendiri. So saya rasa yang tu method yang orang kata apa, yang paling natural lah, yang dalam business service ni, yang tu dia word of mouth tu very effective. Kan? Selain daripada tu, sekarang ni kalau baru-baru ni lah, hujung minggu lepas kita punya team pergi Mata Fair. So sekarang dah ada banyak fair-fair pelancongan kan, travel punya fair kan, ada banyak organizer yang dah start semula organize fair-fair macam ni. So ini salah satu tempat yang pelancong, bakal pelancong mereka selalu pergi kan. So kalau antara cara untuk kita mempromosikan selain daripada glamping, camping site pun kan, kita pergi ke fair-fair yang macam ni. At one side, orang kata apa, tempat yang tumpuan ramai. Memang selalu kita punya attraction, kita bagi promotion lah, kita ada special promotion. Tapi at the same time, orang yang datang ni, mereka memang they are willing to spend. Dia dah tahu, dia pergi fair, dia nak belanja duit, dia nak cari tempat mana yang dia nak pergi. So ni salah satu cara untuk kita mempromosikan jugalah. Selain daripada tu, saya rasa antara benda yang paling penting sekali, klien tu punya satisfaction itself. Saya nak kaitkan satisfaction ni dengan safety lah. Sebab bila kita masuk dalam glamping itself, mungkin dia nampak macam dengan wah so secure kan, nampak oi selamat kan. Tapi bila kita do the risk assessment balik, actually ada banyak juga risiko-risiko yang kita nak kena analyse dan juga mitigate. Sebab dia still dalam orang kata apa, dia still dalam kawasan yang di luar, dia bukan, dia outdoor environment kan. Dia ada banyak variable yang kita tak boleh nak control. Contoh macam dengan cuaca, kawasan tanah tinggi, ada glamping kat kawasan tanah tinggi, ada glamping dekat tepi pantai, ada glamping dekat sungai macam mana yang kita ada dekat Kuping. So weather tu memang salah satu risiko yang kita nak kena manage lah kan, dan juga benda-benda lain juga. Tapi as an operator, kalau kita tak ada skill untuk identify the risk, untuk manage the risk, dia punya impact dia tu definitely akan sampai dekat kita punya customer. So saya rasa beza besar antara camping dengan camping dengan glamping ni itulah, kita camp owner, kita yang sediakan, kita yang provide servis tersebut, dan dalam masa yang sama kita accountable to make sure kita punya client safe lah. Dan bila dia selamat, dia boleh enjoy dia punya activity, dia boleh enjoy dia punya accommodation, dia boleh enjoy dia punya food. And definitely balik mesti bercerita punya, kita tak perlu nak buat promotion banyak-banyak sangat. Pengalaman saya bekerja dalam bidang industri pelancongan ni, saya dapat nampak power of mouth tu lah. Orang balik, dia bagi tahu kat kawan dia, bawa lagi 2 orang, repeat client. Satisfied dengan servis, balik lagi 2 orang tu, bawa lagi 2 orang client. So kitaran tu menyebabkan business to grow. Yang tu yang terjadi dekat GoPeng itself. Within 5 years, kita dah boleh generate millions tau. So maksudnya it's a good business. Dengan syarat kalau kita boleh sediakan tempat yang selamat, quality of service, maksudnya kalau dia orang perlu apa-apa, kita boleh attend dia orang punya need, dan dalam masa yang sama kita ensure that client kita happy lah. Balik tengok dia senyum, insyaAllah ada yang akan datang balik. Dan salah satu antara metod-metod yang kita boleh guna untuk kita increase, kita expose lagi glamping ataupun camping yang kita ada tu, Cik Ali. Okay, ada sikit satu soalan. Yo. Glamping ni dah meningkat naik lah kan. Adakah pihak kerajaan lah ataupun pihak berkuasa ada
bantuan sikit untuk glamping-glamping ni untuk naik ke tak ada? Aduh, soalan. Saya rasa when it come to business, there is always a way macam mana kita nak dapat support lah. Kerajaan kita sangat-sangat prihatin tadi. Kan? Tambah-tambah waktu pandemic hit itu, as long as business tu ada SSM, kita berdaftar. Yang mana yang berdaftar dengan PBT lagi kan. Kalau ada dua benda ni, lepas tu ada lagi link dengan persatuan, contoh MyBar ke, Mita ke. Kan? Banyak bantuan yang dapat. Cuma kalau bisnes tu tak berdaftar, banyak yang jadi isunya tu, contoh macam dengan campsite owner lah. Dia buat sendiri, dia tak berdaftar, lesen meniaga pun tak ada. Nak daftar dengan PBT, ada kawasan tu di luar kawasan PBT, so nak berdaftar pun susah. So memang tergotang kanting lah. Macam kami dekat glamping, alhamdulillah kita bersyukur sebab support tu ada daripada kerajaan. Daripada MARA pun kita ada dapat bantuan. Dan support-support ni boleh first untuk sustain pandemik lah. Lepas pandemik tu, bantuan ni jugalah yang menyebabkan kita boleh boost up kita punya productivity. Kan? So saya rasa kalau kamu tanya pasal bantuan, dalam Malaysia ni banyak bantuan. Kena pandai cari saja. InsyaAllah ada, insyaAllah dapat. Okay, terima kasih Solihin. So saya tertarik dengan apa Cik Solihin sebut tadi tentang promotion. Word of mouth, which is kalau kata kita nak kuasa viral pada hari ni, kita tengok social media yang mana ramai pengguna-pengguna, especially yang young blood ni, dan apa yang tak famous pun sebelum ni dia akan jadi famous kerana kuasa viral. Dan saya nak tunjukkan pada soalan pada Cik Alan, kalau kita tengok sebagaimana yang Cik Solihin sebut tadi tentang viral, tentang orang mempromosikan, mungkin company tak perlu bekerja keras sangat, ataupun mungkin salah satu tempat tu bila diviralkan, dia akan jadi satu tempat yang ramai orang pergi. Sebagai contoh saya ambil di Teluk Segadas lah, di Pangkor. Sebab baru ni saya baru balik berkemah di Teluk Segadas bagi subjek saya lah yang saya mengajar pendidikan luar. So 12 hari camping di sana, tapi pada masa yang sama saya tengok kedatangan pengunjung berbanding tahun-tahun yang dulu-dulu sebelum pandemik sangat-sangat berbeza. So ramai orang datang, ramai orang berkemah, nak berkemah dan juga datang saja-saja nak enjoy the nature. So soalannya, apa pendapat Cik Alan berkenaan dengan kuasa viral ni? So kalau kita tengok tentang biodiversity, tentang kelestarian alam sekitar, bila mana orang viralkan, ramai orang datang, pengunjung-pengunjung datang, dan kalau kita tengok impaknya pada alam sekitar tu sangat-sangat memberi kesan lah. Sebagai contoh untuk penonton-penonton di rumah juga, saya kongsikan tentang keadaan di Teluk Segadas, yang mana bila saya pergi saya tengok dengan botol arak cukup banyak, dengan sampah-sampah yang ditinggalkan setelah guna, dengan butin gas yang dibiarkan macam tu tepi-tepi pokok saja kan. So that is one of the bad impact lah yang kita boleh saksikan dari segi promosi yang keterlaluan. Kerana orang suka pergi tengok dan semua berpusu-pusu tanpa ada pengetahuan ataupun tanpa ada maklumat tentang conservation dan sebagainya. So apa pendapat Cik Alan berkenaan dengan aktiviti camping pada hari ini yang mungkin nampak macam meningkat naik tiba-tiba, kemudian in term of knowledge dan juga persediaan sebelum pergi berkemah? Silakan Cik Alan. Okey, terima kasih Doktor. Alright, berkenaan dengan kuasa viral lah daripada media sosial. So sekarang ni dia macam ni, customer always right. Okay, bila dia balik, sama ada dia akan rasa best ataupun tak best, dia akan viralkan benda tu lah. Dan melalui media masa ni banyak lah, media sosial ni banyak, Facebook, TikTok, IG, kita boleh nampak macam-macam ragam ataupun video-video yang menarik lah, healing dia orang tu. So dekat situ kadang-kadang saya sendiri, saya nak camping pun saya tengok juga video-video, saya tengok juga YouTube, saya tengok IG, mana-mana tempat yang fikirkan, oi ini menarik bila pergi. Tapi kita akan buat research dululah, sama ada itu menarik di kata dia. Mungkin kita tengok komen-komen, ada pula komen daripada orang kata pengunjung ataupun kamper-kamper lain, dia kata tempat tu tak best, bagi dia tak best lah, itu kurang, ini kurang. Jadi kita akan ambil benda tu sebagai yang positif, kita akan cuba dulu dan kita akan pergi.
Okey, itu bila mana media sosial ni memang menjadi salah satu orang kata promosi, free promotion lah daripada campsite owner. Dia tak perlu buat hebahan orang kata hebah secara meluas sangat, tapi bila pengunjung pergi tu, pengunjung sendiri akan viralkan benda tu. So kalau tempat tu best, tempat tu menarik bagi camper-camper yang lain datang, so akan ada lah pengunjung, setiap minggu pasti ada pengunjung. Jadi berkenaan dengan orang kata tarikan kita sebagai nak camping ni sebenarnya seperti mana Dr. maklum tadi, kita keluar daripada comfort zone lah. Kita comfort zone kita dan orang kata kita nakkan sesuatu yang baru ataupun create bonding ataupun create satu aktiviti untuk family kita. Jadi kita kena pilih tempat yang lebih selesa dan juga boleh explore tempat yang menarik di Malaysia ni. Saya percaya memang di Malaysia sekarang ni Gopeng tu sendiri dah ada orang kata beratus campsite lah yang tumbuh sebagai cendawan ni kan, macam cendawan dah tumbuh. Dekat Perak saja kita dah macam-macam campsite dah ada dekat Tanjung Malim, dekat Gerik, Gopeng, Slim River dan sebagainya. Dan juga negeri-negeri lain juga saya percaya yang mana tempat-tempat menarik ni memang dah banyak lah. So kalau kita nak bercamping, kita perlu ada research dan juga kita perlu ada pengetahuan lah tentang camping ni. Okay, selain pada tu kita juga apa dia? Tambah sikit. Boleh. Mencelah sikit tadi menarik lah apa yang doktor cakap tu berkenaan dengan sustainable kan. Sebab saya rasa apa yang jadilah ni, bila terlalu ramai orang keluar bercamping, terlalu banyak tempat untuk pergi camping, benda tu dah jadi out of control. Dan saya rasa power of viral tu pun good side dekat business, yang tu lah orang pergi, tapi dia punya bad side dia ada spektrum kan, antara yang baik dan juga yang buruk kan. Antara yang tak baiknya tu kita dapat tengok impact, orang kata apa, environment impact tu terlalu tinggi. Saya rasa dia menunjukkan yang betapa kita ni kurang peka lah, kita kurang peka dengan apa yang kita tinggalkan, impact apa yang kita tinggalkan kat tempat yang kita pergi. Tempat yang ada camp owner, kita boleh tengok orang kata apa, pengurusan sampah tu lah, ataupun site management tu dia nampak dia lagi turun. Sampah ada orang kutip, dia ada tempat allocate untuk buang sampah, tapi bila tempat tu dia tak ada camp owner kan, orang suka-suka hati saja boleh buat kan. Kita punya rakan-rakan ataupun campus ni pula ada yang sangat-sangat prihatin, dan kita tak nafi ada juga yang tak berapa nak ambil peka dengan impact yang kita tinggalkan ni. So kita dapat tengok dekat situ lah kan. So bila jadi macam ni, tambah pula dengan apa yang jadi dekat Batangali kan. So kita nampak pentingnya pasal apa pihak berkuasa tu nak kena main peranan untuk orang kata apa, untuk kuat kuasakan macam mana, garis panduan macam mana yang perlu digunakan untuk orang ni pergi camping. Sebab saya percaya education is the key lah. Lagi banyak benda yang kita educate dekat orang ramai, maksudnya lagi banyak positive impact yang kita boleh dapat. Bukan takat apa yang kita rasa as a orang kata apa user kan, tapi juga orang kata apa as part of makhluk Tuhan yang kita nak kena sinergis dengan alam ni. Sebab kalau tak ada alam ni kita tak jaga, habis 5-6 tahun lagi segadih tu tak tahulah jadi apa. Sama dekat Gopeng pun sama juga. Saya rasa mana-mana tempat pelancongan pun macam tu. Bila human impact tu terlalu tinggi, dia akan masuk dekat fasa deteriorate kan. Bila dah masuk deteriorate, tak tahulah nak healing kat mana pula kan ni. Betul, saya setuju dengan Cik Soldin, yang mana mungkin antara perkara yang perlu dilihat adalah carrying capacity. Maksudnya orang yang terlampau ramai datang, kemudian bila terlampau ramai dan impactnya pada alam sekitar tu sangat-sangat tinggilah. Sebagai contoh, mungkin kita tak ada regulation lagi. Saya tertarik dengan sahabat saya juga yang kongsikan dekat Facebook, komen-komen Nonis Kamar. Ni one of the sahabat jugalah, operator juga yang mengendalikan
aktiviti-aktiviti perkemahan. Ya betul, hari ni ada di announcekan oleh Negeri Selangor yang mana ada GPP, Garis Panduan Perkemahan, yang mungkin selepas ni operator mungkin perlu mengambil permit sehingga tahun ni lah kot, saya rasa dalam beberapa bulan ni yang akan tamat pada ujung bulan ni tak silap saya kot untuk sementara, which is sehingga selepas ni kalau kita tengok macam tu hari aktiviti perkemahan yang dijalankan di Batang Kali, which is ada tragedi yang meragut nyawa, sangat menyedihkan. Takziah pada keluarga-keluarga yang telah kehilangan nyawa-nyawa orang yang dikasihi. Tapi saya rasa mungkin kita belum ada satu garis panduan yang solid, dan mungkin PBT ataupun pihak berkuasa tempatan tidak ada lagi satu permit khas yang boleh dipohon oleh operator yang menawarkan aktiviti perkemahan. Selain daripada operator juga, saya rasa apa yang Cik Alan sebut dan juga Cik Solin sebut, saya setuju, which is kita kena ada satu platform ataupun perlu educate, mendidik kamper-kamper kita ni supaya mereka memahami dan juga melaksanakan tentang kelestarian alam sekitar, sedar bahawa pentingnya alam sekitar, supaya bukan kita saja yang menikmati ataupun enjoy the nature, tapi orang lain pun turut, anak cucu kita akan datang pun akan turut sama menikmati. Saya suka 7 principle of leave no trace. Salah satunya dia kata take only photos, leave only footprint. Maknanya ambil hanya gambar saja, tapi tinggalkan hanya tapak kaki je. So bukannya pergi tebas, cantas dan sebagainya, which is dia akan merosakkan alam sekitar. Bila makin ramai orang, dan makin ramailah ataupun makin banyaklah kemusnahan pada kawasan tersebut. Alright, so back to you Ali. Kalau ada soalan seterusnya, silakan pada panel kita, ataupun mungkin kita pick up beberapa soalan daripada penonton-penonton kita di rumah yang sedang menyaksikan secara live di page Aurora. Kita akan sesi Q&A lah. Dalam waktu yang sama, kita akan dibekalkan ECJ lah kepada para penonton. Nanti Google Form akan ada di ruang komen sementara kita menunggu untuk sesi Q&A. Okey, saya rasa mungkin kita boleh pick up lah soalan sementara. Mungkin sesi lepas ni akan ada lagi soalan-soalan dari moderator, daripada saya ataupun dari Cik Ali. Tapi cuma kita nak pick up soalan daripada Cik Abu Anas Mualimi. Dia kata, sebagai orang awam yang baru berjinak-jinak dengan camping, apa perkara asas keselamatan yang perlu ada pada seorang baru ini, pada orang barulah mungkin dan dalam membaca keadaan yang tidak selamat untuk camper. Silakan, siapa camper ni? Saya rasa mungkin Cik Alan takut jawab. Cik Alan boleh jawab. Okey, terima kasih pada soalan Cik Abu Anas Mualimi. Alright, soalan yang baiklah. Sebagai seorang awam yang baru berjinak-jinak dengan camping, perkara asas keselamatan yang perlu ada pada seorang yang baru, nak menceburilah dalam bidang camping ni. Alright, pertamanya seperti mana yang saya maklum tadi, kita bila camper ni dia kena ada sedikit pengetahuan lah tentang camping. Pengetahuan itu berkenaan dengan pengetahuan outdoor ataupun aktiviti-aktiviti luar lah. Dan juga kita perlu buat satu research ataupun kajian. Kita tengok dekat media-media sosial tempat tersebut. Kita jangan tengok yang menarik-menarik sahaja. Kadang-kadang orang share yang menarik saja, healing-healing apa semua ni kan. Tapi ada di sebalik yang berlaku tu, kita kena kaji jugalah. Yang mana apabila sebelum kita pergi bercamping di tempat yang kita pilih tu, kita kena tahu keadaan bentuk muka bumi, kita kena tahu keadaan cuaca ketika itu, kita kena tahu tapak yang disediakan, kemudahan yang disediakan, fasiliti tersebut. Kita kena tengok juga tempat yang kita pergi ni agak selamat ataupun private campsite atau public campsite. Seperti mana Cik Solihin maksudkan tadi tu, bila private campsite ni dia agak terjaga. Jadi dia ada rules
and regulation, dia punya peraturan-peraturan yang harus kita ikut. Kita sebagai camper ni kita tak boleh kata oh aku bayar tapi orang kata maksudnya kena ada kita keluarkan duit, kita kena ikut cara kita. Tak. Bila kita pergi ke tempat orang, maksudnya kita kena ikut dia punya peraturan. Kalau dia kata kena buang sampah dekat situ, kena buanglah dekat situ. Janganlah kita buang merata-rata. Okey. Selain pada itu kita kena tengok juga peralatan lah. Peralatan dari segi perkara-perkara asas keselamatan ni, bila kita nak camping, kita kena standby lah macam orang kata pisau ke, kadang-kadang sekarang ni macam-macam jenis dah. Pisau yang agak mahal pun ada, agak ni yang murah pun ada. Kalau kita camping bersama family ni, maknanya ada benda-benda yang dari segi keselamatan tu kita kena tengok. Dan juga kalau kita pergi solo camping, ini saya tak naklah cerita pasal solo camping. Solo camping ni dia lebih adventure lah, dia survival. Jadi bila family ni, bagaimana kita nak bawa family kita pergi camping tu dan family kita berada dalam keadaan yang selamat, enjoy sehingga hari akhir. Orang kata tak ada rasa takut, tak ada rasa terancam apabila kita pergi bercamping. Jadi peralatan ataupun perkara-perkara asas tu kita perlu ambil tahulah sedikit. Banyakkan research, banyakkan orang kata tengok media sosial. Dekat Facebook sekarang ni dah banyak lah orang share, dekat YouTube pun sini ada orang share perkara-perkara asas keselamatan, barang-barang asas untuk kita pergi bercamping lah. Dan yang penting kita pergi dulu, kita cuba dan kita try dululah feel untuk kita kena tak dengan minat kita untuk pergi bercamping ni. Itulah pendapat saya lah untuk yang bertanya soalan. Semoga soalannya terjawab lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Cik Alan, dan kita pick up lagi mungkin ada cadangan juga daripada orang yang sama juga. Dia kata added value pada glamping. Ni untuk Cik Solihin lah, buat ceramah atau talk series di glamping, mesti best. Alright, so selain daripada itu juga untuk glamping, ni soalan daripada sahabat kita Romzi Yusof. Untuk glamping selalunya apa package-package yang ditawarkan oleh pihak penganjur? Mungkin yang ni Cik Solihin lah jawab glamping. Silakan Cik Solihin. Okay, antara package-package yang ditawarkan dekat sini kita punya add-on value yang kita ada is adventure activity lah. Contoh macam dekat Gopeng kita ada whitewater rafting. Selain pada whitewater rafting, kita ada caving. Gopeng ni dia yang untungnya, dia orang kata apa, adventure hub. Gunung ada, gua ada, sungai pun ada. So natural resources ni lah yang kita provide kan dekat kita punya customer yang datang. So macam mana kita provide kan in term of that activity yang ada, water rafting, kayaking, paintball pun ada, caving ada, ATV pun ada kan. So saya rasa yang ni antara package-package yang ada. Saya rasa dekat tempat-tempat lain pun kalau kita tengok dekat Genting Highland pun dah ada glamping sekarang. So walaupun jenis kemah dia guna tu lain, bentuk macam dengan dom bulat kan. Tapi add-on value yang dia ada package-package lain, hiking. So dia orang selalunya aktiviti berdekatan dengan campsite tu lah yang dia orang akan sediakan. Ada juga campsite, ada juga glamping site yang dia orang provide facilities, contohnya dewan ataupun barbecue pit kan. So yang family tu boleh gunakan fasiliti yang ada. Pool adalah satu benda yang sangat-sangat menarik. Sebab selalunya klientel untuk glamping ni dia akan bawa family. So mungkin sungai terlalu ekstrim lah nak pergi kan. So kebanyakan ada operator yang sediakan kolam, pool, private pool untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Itu antara package-package yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung lah. Dia saya tambah sikit lah yang berkenaan dengan package ni. Selalunya bila kita ada juga campsite yang di kebun lah, di kebun buah-buahan. Kadang-kadang owner campsite tu dia tawarkan kalau durian tu kan jatuh ambil kan, boleh makan lah. Jangan terkena kemah sudah lah kan. Jadi ambil je lah buah-buahan yang tanaman-tanaman tu. Jadi memang salah satu package yang boleh menarik kita untuk pergi camping dan kita boleh menikmati buah-buahan tempatan lah. Selain pada tu seperti mana Cik Solihin beritahu tu, memang package-package sekarang orang dia nak bila pergi bercamping family
apa aktiviti nak buat. Jadi kita pilihlah campsite yang ada aktiviti yang boleh kita create ataupun dah disediakan. Dekat situ kita boleh ngisi masa semasa kita pergi bercamping tu lah. Banyak sekarang ni memang dah banyak dah campsite yang ada daya tarikan, dia boleh menarik lah dari segi package yang disediakan tu. Right, terima kasih Cik Alan. Soalan lagi, apa pandangan tuan-tuan panel berkaitan jangka hayat peralatan camping yang disewakan? Berapa lamakah jangka hayat kemah sekiranya ia disewakan, dan kalau ada tip-tip penjagaan kemah, mohon pihak tuan-tuan kongsikan. Siapa saya nak bagi ni? Sama ada pada Solihin ataupun pada Cik Alan. Okey, saya boleh menjawab berkenaan dengan peralatan kemah yang disewakan. Sekarang ni memang banyak company lah yang buat sewa kemah, sewa peralatan camping lah. Meja, kerusi, lampu, dia ada package. Lebih mudah dia ada package untuk kita nak sewa dan pergi bercamping. Kalau kita rasa kita tak confident lagi dengan apa yang hobi baru kita ni, kita boleh sewa dulu. Jangan kita terus membeli barang-barang yang orang kata high end, nanti tiba-tiba pergi camping sekali terus dia tak minat kan, dia serit kat situ. Jadi memang sekarang ni memang kita boleh search, tengok adalah kedai-kedai camping, company yang telah buat sewa barang-barang, dan juga dari segi jangka hayat kemah sekiranya disewakan. Okey, jangka hayat ni selalunya kita memang kalau company yang menyewakan tu dia pastilah dia akan bagi kemah, dia akan provide kemah yang tahan lama lah. Tahan lama maksudnya dia berkualiti tinggi. Dan kalau kita beli sekalipun kemah kita tu, kalau yang mahal lebih berkualiti lah. Material dia, dari segi dia punya ketahanan air, ketahanan panas, itu ada dia punya bacaan untuk material tersebut lah. Jadi kita kena lebih bijak membeli dan membuat pilihan yang tepat lah untuk jangka hayat kemah ni. Selalunya dia akan bertahan sehingga 5 tahun ke atas lah. 5 tahun tu okey kalau kita selalu guna, tak ada rosak. Dan tip penjagaan pun, kalau balik kena hujan yang lebat, kita basuh, kita keringkan, lepas tu kita lipat seperti biasa lah. Jangan hujan-hujan kita lipat-lipat, balik kita bungkus-bungkus, kita tak buka. Lepas tu buka bulan depan, dah bau macam-macam kan. Jadi ketahanan material tu dia sangat penting untuk kemah lah. Selain daripada tu barang-barang yang lain pun samalah. Kalau kita pandai jaga, insya-Allah barang itu akan kekal bertahan lama. Okey. Itu daripada side saya lah. Sebagai camper memang itu yang kita amalkan, itu yang kita akan buat selepas balik camping. Kadang balik camping ni dia letih sikit, nak kena kemas balik. Kalau tambah kita balik tu time hujan. Hujan memang balik dia keringkan sendiri lah. Kalau balik maintenance lah Cik Alan maintenance Ya. Perlu dilaksanakan, diselenggara dengan baik kalau kata basah-basah tu kena jemur bagi kering dulu. InsyaAllah kemah tu akan tahan lama lah. Betul. Kalau tak dijaga dengan baik, saya rasa mungkin kemah yang bagus, yang mahal pun mungkin akan rosak dengan cepat. Dia bukan saja kemah, peralatan lain pun perlu jaga jugalah. Alright. So terima kasih. Kemudian kita ada Muhammad Firdaus Muhammad, dia bawa keluar apa yang kita bawa masuk. Yang ni Live Neutral Principle yang kita sebut tadi lah. Right, seterusnya ada berapa lagi? Konsep sekarang lebih kepada mengikut gaya sekarang untuk kongsi kat media sosial, tapi tak ada asas kesedaran jangka panjang. Niki Hyozam kata konsep sekarang lebih kepada mengikut gaya sekarang untuk kongsi kat media sosial, tapi tak ada asas kesedaran jangka panjang. Saya setuju. Yang mana ramai orang yang in term of knowledge ni sangat-sangat dia tidak terdedah banyak perkara tentang perkemahan, tapi bila tengok ramai orang pergi berkemah, ada masing-masing semua pusu-pusu nak pergi kemah. So sahabat kita daripada, ni sahabat saya juga, Abdul Rahman Mansur ni, Abang Man ni. Dia kata kita bimbang orang yang tidak ada asas pendidikan luar, tidak menjaga alam sekitar. Buang sampah, tebang pokok, cantas dahan dan sebagainya, tidak membawa balik sisa makanan dan sampah sarap. Which is back to apa yang kita jelaskan tadi, which is bila pendidikan tak ada, dan masing-masing orang kata cuba untuk melaksanakan aktiviti, tapi pada masa yang sama memusnahkan alam sekitar. Right, adventure park tak nak buat glamping ke? InsyaAllah kita dalam usaha untuk melaksanakan aktiviti glamping. Kemudian itu saja saya rasa kot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Azni MN, sahabat saya. Dan cadangan, setiap operator wajib memberi safety briefing kepada setiap customer
dan menerangkan house rule yang mesti dipatuhi oleh mereka bagi menjamin keselamatan semasa customer menjalankan aktiviti glamping. Ini Yunus Wahidin. Mungkin untuk Cik Solihin lah, saya rasa mungkin di di glamping area pun memang ada dari segi signage dan sebagainya, tambahan lah untuk rakan-rakan kita yang menganjurkan aktiviti glamping. Alright. Pasal Airul ni. Bila tengok tu teringat ada cerita pasal Airul ni. Sebab tahun lepas kita baru implement Muslim Friendly Hospitality Service Standard. So waktu tu banyaklah tak boleh ada alkohol, tak boleh ada fat, tak boleh ada pork kan. So adalah klien Imai, dia kata Solihin, ini asrama ke sekolah banyak sangat? No, itu tak boleh, ini tak boleh kan. Dia kata alamak, tak ada lah sampai nak menghalang, tapi kita buat tu bersebab lah kan. So saya rasa itulah seronoknya berjumpa dengan banyak jenis orang kan. Ada yang faham, ada yang kata oh it's a good thing lah you guys implement kan. Bila datang ada orang bagi briefing, ada bagi tahu do and don't, kalau emergency nak buat apa, yang tu yang penting lah kan. Tapi yalah, antara benda-benda lain bila kita kata terlalu banyak no pun kata orang pun rasa berat kan. So kita pun revise lah kita punya briefing. So okay, Cik Solihin, saya rasa yang ni ada Solihin. Ya. Saya rasa ada satu soalan yang berkaitan. Saya rasa agak berkaitlah dengan aktiviti glamping ni, yang mana campus love. Dia kata sekarang ni dikatakan ada kasta di kalangan kampus. Sampai ada yang klasifikasikan geng kayangan dan marahan. Apa komen panel terhadap isu ini? Saya rasa mungkin Solihin sesuai lah untuk jawab. Pasal kalau glamping ni mungkin boleh kata dia agak glamour camping, agak luxury kan. Ada aircon dan sebagainya. Apa pendapat ataupun apa jawapan pada campus love ni? Silakan. Pendapat saya rasa ni perception orang saja. Cuma label ni dia letakkan sebab perbezaan yang orang ada kan. So tapi pada dasarnya everybody want to enjoy the nature. Everybody want to heal themselves. Sebab kita percaya alam sekitar ni is the best healing untuk manusia kan. Tengok sungai, tengok laut, tengok kehijauan ciptaan Tuhan ni, benda tu boleh merawat jiwa yang duduk kat pekan stres. Saya rasa that's the basic of everything. Cuma yalah, yang mana yang mampu dia boleh spend lebih, yang mana yang rasa okay this is my limit, yang ni yang saya suka mungkin dia boleh spend kurang kan. Cuma nak kata kasta tu bunyi kasar sangat lah doktor kan. Saya nak tambah sikit boleh? Sila. Tambah sikit lah. Ini pun Camper Love ni saya kenal lah dia punya IG dia ni. Antara follower dan saya follow dia juga. Okay. Okay, yang dikatakan kasta, memanglah kasta ni agak tinggi lah sebabnya. Kita tak, sebenarnya dalam camping ni kita persepsi orang itu sendiri. Kita tak boleh nak kata oh ini kayangan, ini bangsawan, kami ni marhain, kami ni adalah basic saja. Tapi kita kena berbalik kepada trend sekarang. Trend sekarang ni orang nak camping dalam keadaan selesa dan juga orang kata nak nampak benda tu menarik. Kadang-kadang bila camping ni diorang nak ambil gambar, lebih kepada nak ambil gambar. Jadi barang tu lebih menarik. Dan kalau jenis yang basic ni dia akan tengok oh ini dah lain kelasnya ni. Sebenarnya tak ada. Bagi saya bila camping ni sama saja, kita sama. Janji kita ikut kesesuaian, ikut kita punya poket sendiri, ikut punya keselesaan kita camping cara masing-masing. Bagi saya mudah. Beramai yang tanya, saya satu je saya cakap. Camping cara kita. Kan? Kalau kita nak camping yang nampak lebih mewah, kita kena spend banyak duit lah. Kalau kita nak camping secara yang sederhana, so kita just ada barang-barang basic pun insyaAllah boleh. Jadi bagi saya camper-camper yang di luar sana ataupun orang yang baru nak camping, jangan terikut-ikut dengan trend pada zaman sekarang. Sekarang ni dah banyak memang ada dia camping dah macam-macam camping dah macam glamping dah sekarang. Dia punya setup tu dah macam glamping. Dah ada katil, dah ada tilam, dah ada orang kata macam-macam perabot-perabot semua dalam kemah tu. Jadi kalau kita tak boleh ikut, kita jangan ikutlah. Kita
camping cara kita sendiri. Kadang pun sekarang ni dah ada tactical punya style setup. Kita ada orang kata setup macam ala-ala glamping pun ada. Jadi bagi saya mudah, camping cara kita sendiri, ikut keselesaan, janji family kita selesa untuk kita menikmati keindahan orang kata alam semula jadi dan kita explore tempat tersebut lah. Itu saja. Baik, thank you Jalan. Saya setuju berkenaan dengan isu tadi yang ditanyakan tu. Mungkin Campus Love ni dia saja nak menduga. Bagi saya memang betul. Ke mana pun kita tanya poket kita sendiri ataupun apa preferable kita bila mana kita melaksanakan aktiviti. Kadang setengah orang dia banyak duit kan, tapi dia nak sukakan aktiviti minimal impact camping, which is very minimum, tak bawa benda yang banyak, pakai fly saja, duduk bawah fly, tidur atas hammock dan sebagainya. So ada setengah-setengah orang macam tu. Jadi kita just respect orang kata people's punya intention lah masing-masing. Ada setengah-setengah orang yang macam saya sebut tadi, dia tak suka pun camping ni sebenarnya, tapi ikut-ikut orang. Orang sekarang ni trend bergambar dalam kemah dan mungkin dia rasa macam itu satu trend terkini dan dia perlu ikut duduk dalam glamping, tunjukkan ataupun nak enjoy. Dia bukan nak menunjuk tapi nak enjoy, dia nak rasa sekali. So tu terpulang pada diri masing-masing dan pilihan kita adalah apa yang kita ada lah. Right, so Ali ada soalan lagi? Doktor saya nak tambah sikit. Kadang-kadang kita nak camping ni memang kita nak bawa family tapi kita lebih nak memuaskan orang kata pasangan kita lah. Nak saya ikut kena beli jadi. Nak saya ikut kena bawa benda ni. Jadi sebagai seorang suami ni beras kita beli kan. Barang camping kita beli, kita kena kita nak bawa family kita jadi kita kena ikutlah apa kehendak. Kadang-kadang nak dapur macam ni, nak itu macam ni, jadi benda tu betul, saya setuju. Itu saja. So, bergantung pada family lah. Ya betul, mungkin ada setengah-setengah orang dia suka minimum kan, pergi hanya sekadar untuk simple one kan, as long as boleh camping, enjoy the nature. Ada setengah-setengah orang dia sukakan bonding. Pergi tu camping tu antara aktiviti masa lapang ataupun rekreasi yang digunakan bagi untuk mengikat bonding antara ahli keluarga lah. So terpulang pada masing-masing, pilihan kita di tangan kita. So Ali, ada soalan lagi untuk panel-panel kita? Mungkin ada soalan terakhir daripada Dia Fatah. Saya nak tanya berkenaan camping lah, pada dia tujukan kepada mana-mana panel lah. Macam mana kita nak tegur camper yang pasang tali sampai tersangkut kat camp kita? Kadang-kadang bila berjalan malam ni sampai terlanggar. Macam mana kita nak tegur orang-orang macam ni? Okay, boleh? Siapa nak jawab? Encik Solihin ke, Encik Alan ke? Saya jawab dululah. Okay. Boleh? Sekarang ni kebanyakan campsite dia dah ada buat plot ataupun apa panggil dia punya tapak lah. Tapak tu memang kita tak boleh keluar daripada tapak tu. Dia adalah ukuran 12x12 ke 10x12, 8x6 ke, ikut kesesuaian tapak lah. Jadi dekat situ kalau kita pasang fly ataupun kita pasang tali, tarik tali, pack apa semua, jadi kita jangan lepas pada kawasan-kawasan tersebut lah. Ada juga campsite yang jenis open, maknanya kita boleh pacak. Asal situ kosong boleh pacak kan. Jadi dekat situ sebenarnya berbalik kepada knowledge ataupun kesedaran kita juga lah, education kita. Bila kita pergi tu kita dah tak hirau orang lain, susah jugalah. Maksudnya kita kena ada orang kata prihatin ataupun peka dengan keadaan orang lain juga. Bila camping dengan ramai-ramai ni, biasa tali dia kadang akan bersilang-silang dan sebagainya, akan terlanggar pada waktu malam. Itu maknanya sekarang ni gadget ataupun peralatan ni dia dah banyak dah orang kata macam-macam jenis. Kita ada lampu yang kita boleh ikat dekat tali tersebut untuk mengelak daripada camper-camper lain terlanggar. Macam-macam jenis lampu dah sekarang ni. Jadi kalau dia terlanggar juga, maksudnya ada masalah lah dengan jiran camper tu. Dia saja-saja nak tendang kan. Tapi balik pada kesedaran dan juga education dia lah, knowledge dia. Kadang tak perlulah dia sampai, kalau terlanggar tu okey, janganlah sampai nak kita lebihkan kawasan. Maksudnya kena ada kesedaran kat situ lah. Kita camping bukan kita saja. Ada orang lain. Jadi benda tu kena bertolak ansur sesama kita lah. Itu daripada side saya lah.
Okey, Terima kasih, Cik terima Alan. kasih Cik Alan. Okey doktor, ada Hmm. ni soalan terakhir. Untuk Cik Solihin. Ada setengah glamping. Saya sekejap Li, saya mungkin nak tambah Boleh. sikit lah berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat kita Dia Fatah tu. Kalau dalam Seven Principle of Leave No Trace, mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin boleh lah. Saya rasa dia sangat relevan dengan camper-camper ataupun penggiat perkemahan ni, aktiviti perkemahan ni. 7 prinsip Leave No Trace. So saya gesa pada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton, kalau kata ada peluang, dan browse, Google, cuba cari dan hayati serta fahami 7 prinsip tersebut. So one of the principle yang ada yang berkaitan dengan soalan ni adalah tentang be considerate of other visitors. Maksudnya kita bukan hanya kita sahaja yang berkemah, tapi tolong bertoleransi dengan orang lain supaya orang lain tak rasa kehadiran kita tu mengganggu privasi mereka. So yang tu saya rasa mungkin boleh dipraktis. Sangat relevan dengan perkemah-perkemah semua. Alright, so seterusnya Ali, silakan. Sorry saya kacau sikit tadi. Okey doktor, soalan terakhir lah untuk daripada penonton ke panel. Ada setengah glamping menyediakan set karaoke, membuat suasana yang bising tak sesuai untuk camper. Okey, Encik Solihin, apa pandangan Encik Solihin sebagai orang dalam industri glamping ni? Ya, sebenarnya kita pun provide servis karaoke lah kat kita punya customer kan. So saya rasa yang ni yang paling penting sekali, be aware dengan penduduk di sekitar lah. So contohnya macam dengan apa yang kita praktis dekat sini, dekat Gopeng. Yes, kita ada karaoke tapi kita ada time limit. Pukul berapa sesi karaoke tu nak kena habis kan. So selalunya dalam pukul 11, 10 tu kita dah start masuk kita punya quiet hour lah. So maksudnya tiada aktiviti yang bising lepas daripada pukul 10. Dan lagi satu sebenarnya kita akan notify dekat kita punya glampers yang lain yang ada session, ada orang yang ambil servis ni kan. So at least dia orang aware lah. Waktu tu banyak dalam kita punya sales proses dan juga kita punya front desk punya proses. Tapi macam dengan tuan punya soalan tadi, dia kata mengganggu orang lain. Dia rasa dia bergantung pada cara pengurusan jugalah. Kalau kita bagi terlalu banyak freedom, tak ada pengawasan, definitely benda tu akan mengganggu. Tapi kalau kita ada garis panduan ya, selalunya pengunjung-pengunjung yang datang kalau kita beritahu ada certain rules yang dia perlu follow, dia orang ikut. Banyak yang patuh. Kan? Cuma adalah 2-3 orang kata apa, dalam 100 mile lah satu seorang yang terlajak laris dan buat hal sendiri. Tapi kalau kita okey kita buat terus. In term of continuous improvement, kalau kita tengok komplain yang sampai tu dah orang kata apa, kita notice dia spike terlalu tinggi. Then option untuk operator mungkin boleh fikir aktiviti yang lain lah. Tapi kalau cara kita manage tu tak mendatangkan kesan yang negatif dekat orang-orang sekeliling. Operator yang lain pun okey, penduduk kampung pun tak ada masalah. Dan saya rasa benda tu boleh diteruskan lah. Sebab orang kata apa, karaoke ni pun part of healing juga. Ada orang dengan karaoke itulah dia pun nak orang kata menyenangkan hati lah Cik Lan, betul? Betul. Dia satu, bila kita camping dalam satu campsite tu, itu family kita semua okey. Kan kita booking satu campsite. Booking satu campsite, 10 family datang, kita nak buat super nika, kita nak buat family day. Orang lain tak ada dalam tu. So okey lah, kita nak buat apa pun boleh. Jadi apa pun kita kena minta kebenaran lah. Tapi kalau ada camper-camper lain yang berada di hujung-hujung, yang ada camper lain lah yang camping bersama kita, seeloknya pada masa sekarang ni aktiviti macam karaoke tu kurang sesuai lah. Baik pagi, siang ataupun malam kurang sesuai lah. Takut kita mengganggu. Sebab ada juga camper-camper, family-family yang camping ni, dia ada bawa anak kecil, dia ada bawa orang yang berusia. Jadi mungkin dia nakkan lebih ketenangan, tapi kita dah mengganggu, mencuri ketenangan dia tu, mengganggu. Jadi sebab tu lah punca kalau jadi macam tu adalah ketidakpuashatian lah. Jadi kalau kata nak buat aktiviti yang karaoke ni, saya rasa elok tanya CEO dululah, campsite operator ataupun campsite owner. Minta kebenaran dulu. Tanya boleh tak boleh. Kalau
owner kata tak boleh, janganlah kita buat. Itu je. Atau Cik Alan, Cik Solihin, saya rasa mungkin daripada camper tu sendiri, sepatutnya saya rasa lah ni, sepatutnya camper tu sendiri faham bahawa orang berniaga dia akan set the rules. Maksudnya dia bukan di kawasan aktiviti yang di public area, which is kalau public area saya rasa saya setuju. Maksudnya camper-camper ni pergi dan dia kena orang kata consider dengan pengunjung perkemah yang lain. Tapi kalau di tempat-tempat glamping memang dia dah ada set rules yang memang perlu untuk semua orang patuhi. Dan kalau kata let's say dia provide karaoke, then we have to respect lah karaoke untuk orang. Kita tak suka pun terpaksa datang, enjoy, terpaksa dengar lah kan, tak suka pun, sebab memang di glamping ni memang dah ada dah aktiviti-aktiviti yang disediakan dan dibenarkan, sebab tu kawasan yang private area. Okay, so saya nak update saya rasa pada Cik Dolah Aqua Putra ni. Dia kata salam, nak tanya berkenaan permit untuk tapak glamping jika ada maklumat yang berkenaan. Terima kasih. So yang ni saya rasa hari ni baru diupdate dalam Malaysia Today ke apa atau FMT, yang mana Kerajaan Selangor telah menggesa semua owner-owner camper ataupun owner-owner campsite untuk register. Kerana mungkin insya-Allah kalau kata hujung bulan ni akan wartakan garis panduan perkemahan, so that dia gesa pada semua camp operator untuk register dan juga dapatkan permit sementara lah. So yang tu kita boleh update Cik Dolah untuk buat masa sekarang. So mungkin kita dah sampai ke 10 lebih dah ni. Kita sepatutnya pukul 10 Jali. Betul Ali ya? Betul. Kita banyak masuk lagi yang kita masuk pusingan terakhir lah dah. Boleh? Okey. Panel semua. So sebenarnya banyak kita nak tanya pada panel-panel kita ni, tapi mungkin masa yang tak berapa nak mengizinkan, mencemburui kita. So insya-Allah kita akan kekal macam ni. Cik Syarifuddin Hussein, insya-Allah kita isu menarik, teruskan program talk sebegini secara berterusan. Insya-Allah Aurora akan buat live sebegini sekali sebulan insya-Allah. Sewaktu pandemik dulu kita buat 2 minggu sekali. Masa waktu tu mungkin ramai yang tak yang free. Now kita agak busy. So insya-Allah kita akan buat secara regular sebulan sekali. Kalau ada edisi-edisi khas dan mungkin dia akan jadi lain lah. So untuk pusingan terakhir mungkin panel kita Ali, siapa dia dulu? Cik Alan ataupun Cik Solihin dulu? Okey, kita tujukan ke Cik Solihin lah soalan terakhir. Daripada aspek keselamatan, apakah langkah yang perlu dititik berat oleh pengusaha agar kejadian tidak berlaku? Sebagai contohnya kecurian, ancaman daripada binatang buas, apa aspek yang ditekankan? Okay, silakan Cik Solihin. Okay, saya rasa benda ni dia start dengan kita proses, kita mengenal pasti risiko yang ada dekat kita punya business environment lah. Contoh kalau macam dekat Gopeng ni, apa risiko-risiko yang ada daripada segi environmentalnya, daripada segi people-nya, daripada segi equipment yang kita guna, dan juga daripada segi proses yang kita sediakan, proses check in, check out, orang masuk, keluar masuk kemah, kan, siapa dia, berapa ramai orang yang ada dekat dalam kawasan kita at one time. Definitely kalau saya boleh listkan lah, ada beberapa benda yang saya sarankan lah dekat untuk saya sendiri dan juga untuk kawan-kawan operator yang ada, yang mana yang dengar pada hari ni. Antara benda yang penting tu kita punya emergency plan. Once kita dah identify the risk, kita dah kita cuba manage the risk, and lepas tu kita try came out dengan apa emergency plan yang patut kita buat. Saya pernah sembang dengan salah seorang kawan saya lah, dia terlibat dalam orang kata apa, search and rescue kan. Bila berlaku bencana alam dekat kawasan-kawasan macam ni, pihak berkuasa first kali dia datang tempat kita, dia akan tanya berapa ramai orang ada dekat tempat hang. First question tu kalau tak dapat nak jawab, panjang cerita. So tu maksudnya kita tak aware berapa capacity kita punya tempat, berapa ramai orang yang ada waktu tu. Daripada soalan pertama tu, kalau tak tahu, search and rescue akan jadi panjang, resources yang diorang perlu keluarkan, mereka pun tak tahu nak manage, nak orang kata apa, nak allocate macam mana.
kan. Tapi kalau operator ataupun camp owner tu sendiri dia dah ada emergency plan. Contoh kalau berlaku air naik sampai ke kawasan kemah, kalau kita perlu evacuate, first step apa? Berkumpul. Second step kita buat head count. Third step yang kita bagi next instruction untuk evacuate kan. So bila ada plan kecemasan yang macam tu, dia boleh satu, kita boleh mempercepatkan kalau kita ada proses menyelamat. Yang kedua, kita boleh bagi assurance dekat kita punya customer yang you datang kat tempat kita, you bayar, we are taking care of your safety. And there is duty of care yang kita perlu laksanakan sebagai orang kata apa, camp owner lah. And sebab kalau kita tak jaga benda tu, negligence. Bila negligence jadi, kita takut in term of undang-undang, dia orang boleh, dia orang ada hak untuk saman kita juga. Sebab kita tak menjalankan duty of care kita tu dengan sehabis mungkin. Kerajaan kita dah keluarkan banyak garis panduan tau. Contohnya kalau memang kalau in term of campsite owner dia tak ada spesifik garis panduan. Tapi kalau kita tengok Akta Pekerja, OSH, Occupational Health and Safety. So majikan bertanggungjawab ke atas keselamatan pekerja dan juga orang yang ada dekat tempat tu. So berdasarkan clause yang general macam tu, bila kita narrow down kan, kita buat kita punya analisa risiko dan kita came out dengan kita punya emergency plan, that's how we can manage all of those orang kata apa emergency situation lah. Selain daripada tu juga prevention is always better than cure. Yang tu orang kata apa, saya tiap-tiap hari benda tu saya pesan kat diri saya lah. Dan kalau ada nampak sebelum benda tu terjadi, kita dah nak kena peringat kat diri kita sendiri. That's why operator ataupun camp owner, it's a good practice ataupun memang benda yang wajib kalau kita boleh sediakan SOP untuk kita punya aktiviti sendiri. Dia ada garis panduan yang kita follow. Sebab apa? Kita ni manusia tau, kita try. And most of the incident happen because of negligence daripada manusia tu sendiri. Bukan salah equipment. Environment kita tak boleh nak kacau, kita tak boleh nak kacau sebab kita tak ada kuasa nak menghalang environment tu sendiri. Tapi kita punya kesedaran kita tu, cara kita boleh elakkan kecuaian itu terjadi dengan adanya SOP kita follow, kita ada training yang secukupnya daripada orang yang berautoriti kan. So ni antara cara-cara yang boleh kita minimize the risk, at the same time we are taking the precaution step before insiden-insiden ni terjadi lah. So tu sekupang dua kupang lah daripada saya berdasarkan pengalaman sepanjang kerja dalam bidang ni kan. Terima kasih Cik Salihin untuk mungkin kata-kata terakhir tadi lah kot pada semua camper-camper sana ataupun peminat-peminat di, kita dah lebih 10 lebih dah, hampir 10 setengah, terlewat sedikit perkongsian kita pada malam ini. Ramai yang bertanya, ramai yang berkongsi juga. So untuk Cik Alan, kata-kata terakhir pada Cik Alan mungkin, apa kata-kata terakhir pada sahabat-sahabat semua di luar sana ataupun follower yang sedang mengikuti subscribe di YouTube Cik Alan. Silakan. Okey, ni kira yang terakhir lah ni. Kita dah hampir 10 setengah Cik Alan. Mungkin Okey. Alright, kepada camper-camper yang di luar sana ataupun yang baru nak menceburi dalam bidang camping ni, saya perlulah ada sedikit pengetahuan, ada sedikit knowledge lah tentang camping ni. Tak apa, research sekarang ni dah macam-macam kita boleh dapat info, maklumat-maklumat yang kata update di media sosial. Dan daripada situ bagi saya jangan takut nak bercamping. Kadang kita takut sangat nak camping, nak kena kumpul barang komplit baru nak pergi. Tak perlu, sebab kita pergi bawa barang asas pun dah cukup. Barang asas kita ada tempat kita nak berteduh, nak tidur, kita ada tempat makan, kita ada tempat nak lepak-lepak. Jadi benda tu kita kena tengoklah barang-barang asas tu. Dan pergi dulu bercamping dan rasai dulu keindahan dan juga orang kata kenikmatan dia tu. Apabila kita bercamping, insya-Allah selepas itu hobi ataupun minat ni akan masuk dalam diri tu. Orang kata mungkin orang kata silap-silap ni tiap-tiap minggu boleh pergi camping lah. Dan tidak lupa juga bila anda yang camper-camper di luar sana ataupun yang nak camping ni, kita perlulah menjaga kebersihan dan juga memelihara alam semula jadi kita lah.
di mana kadang campsite tu dah sedia cantik, elok, tiba-tiba kita suka buang sampah merata-rata, kita tak bawa balik sisa-sisa makanan. Jadi benda-benda tu perlu ada kesedaran pada diri sendiri untuk kita sama-sama nak memelihara alam semula jadi dan juga alam sekitar lah tempat tersebut, dan juga kita kena follow apa sahaja peraturan yang telah ditetapkan oleh campsite tersebut. Kita follow, insyaAllah orang kata dipermudahkan urusan untuk kita bercamping di tempat tersebut lah. Right, itu sahaja daripada saya. Jangan takut nak bercamping, campinglah dengan cara yang sihat dan nikmatilah keindahan alam semula jadi. Kita explore tempat-tempat menarik di Malaysia ni. Bawa family, kalau tak berani nak bawa family, ikut kawan-kawan dulu, ajak grup-grup, kita camping dulu dengan kawan-kawan ke ataupun ada grup camping, kita lebih confident lah tentang itu, dan barulah kita bersama family kita akan menikmati aktiviti, kerana kita boleh create bonding dan kita boleh create aktiviti kita sendiri semasa kita pergi bercamping. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Alan Hussein Channel. Terima kasih Cik Alan, terima kasih. So alhamdulillah. Itulah bila nak jemput saya pula jadi tetamu dalam apa channel Cik Alan. InsyaAllah boleh. Nanti kita tetapkan. Saya jadikan tetamu jemputan khas. Saya bergurau je. Alright, so pada saya, kalau saya boleh rumuskanlah kedua-dua apa yang diutarakan oleh kedua-dua panel kita tadi. Yang pertamanya saya rasa mungkin Cik Ali kalau kita boleh rumuskan, yang pertamanya saya rasa kita respect masing-masing punya view dan juga pendapat. Yang mana mungkin ada orang yang selesa dengan cara macam ni, dan biarkan dia macam tu. Kadang tak bermaksud orang yang berkemah dengan cara minimum ataupun minimize ni dia tak berduit. Kadang-kadang ada orang suka cara mewah, ada orang suka cara glamping. So terpulang pada individu masing-masing. Kita raikan perbezaan, enjoy the nature. Yang penting kita nak merasai aktiviti perkemahan, dan pada masa yang sama kita nak ambil semua positive thing daripada aktiviti perkemahan. Kemudian saya rasa mungkin another point adalah tentang ilmu dan juga pengetahuan yang mungkin semua camper-camper semua perlu tahu, dan juga bukan sekadar minat saja tetapi perlu belajar dan juga tambah ilmu pengetahuan sebelum kita melaksanakan aktiviti perkemahan, supaya bila mana kita berkemah dan kita akan rasa selamat, bukan hanya kita tapi turut pada family dan juga pekemah-pekemah yang lain. So kita tak nak ada insiden yang tak diingini berlaku disebabkan oleh kecuaian dan kealpaan kita dalam mengendalikan kemah ataupun aktiviti kita sendiri. So yang tu mungkin Ali ataupun ada apa-apa point daripada Ali, silakan. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada dua-dua panel, Cik Solihin side daripada glamping, and then Cik Alan daripada side camping. Perkongsian yang menarik, menjawab 1000 soalan daripada penonton berkaitan camping dan glamping. Right, thank you Ali. So banyak terima kasih pada semua penonton yang bertanya, sahabat-sahabat yang beri komen dan yang mungkin beri pendapat juga, cadangan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan kekal bersama dengan Aurora Talk Series, InsyaAllah yang akan kita buat sebulan sekali, dan kita akan upkan promosi dan sebagainya tentang Aurora Talk Series ini menerusi page Aurora. So rakan-rakan di luar sana yang sedang menonton, terima kasih saya ucapkan berbanyak-banyak pada anda semua. InsyaAllah kalau ada topik-topik yang terbaru kita akan upkan yang menarik, tapi yang pasti bukan tertakluk pada rekreasi yang biasa-biasa sahaja, tapi mungkin mencakupi aktiviti darat, udara, air dan sebagainya. So terima kasih pada Cik Solihin, terima kasih pada Cik Alan Hussein. Saya Ali dan sebagai moderator pada malam ni, saya dan Ali. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada bulan hadapan. So untuk itu sekian saja dari saya daripada Aurora Talk Series 18.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan berekreasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.